Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Terutamanya pelajar-pelajar SMK UIJ 23. Hari ini cikgu nak kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan macam mana nak uruskan diri dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Semua tahu bahawa kita ni semua, bukan sekolah aja yang dapat kena kuarantin, yang perlu tutup premis sekolah ni, tapi ini masalah antarabangsa, masalah dunia ketika ini, yang masing-masing mempunyai pelbagai cara untuk nak uruskan diri ataupun menguruskan masyarakat, bagaimana untuk nak urus pandemik COVID-19 ni. Dalam masa sama, kegiatan ekonomi, kegiatan sekolah ni kena berjalan dengan baik. Tapi tak apalah, cerita dunia tu kita cerita kemudian lah. Kita cerita pasal sekolah kita ni, tentang kamu ni lah. Cikgu rasa kamu yalah, bukan saja kamu saja yang pening, risau. Saya, ibu dan ayah awak juga pun mungkin macam tercari-cari macam mana nak uruskan kamu ni, nak belajar dalam rumah ni. Kejap masuk, kejap tak masuk, entah masuk tak masuk kan. Yang ada gadget sepatutnya boleh masuk secara committed untuk belajar secara online. Tapi mungkin ada juga yang duk main-main dia sebelah Google Meet, sebelah lagi dia buka YouTube ataupun dia main PUBG dan Mobile Legend. Yang ni tak boleh. Yang ni kalau buat kena berhenti, kena belajar untuk kawal diri supaya tak buat benda tu. Okey, mungkin ada juga dalam kalangan kamu yang tak ada internet, yang tak ada data internet. Kalau ada pun cukup-cukup aja. Tak cukup data. Jadi apa nak buat? Yang ni kita akan bincang kejap lagi. Kemudian ada yang tak ada gadget juga, tak ada tablet. Pertama cikgu nak ucap tahniah lah kepada yang dah dapat tablet yang sekolah bagi tu. Yang dapat, yang akan pulang balik pun alhamdulillah. Yang dah bayar pun terima kasih. Tapi yang belum bayar tu, yang belum bayar sewa beli tu, tolong bayarlah RM250. Sebab bila kamu bayar bagi sedikit komitmen tu RM250, kita boleh belikan untuk pelajar-pelajar yang lain pula. Kawan-kawan yang lain pun nak belajar juga secara online. Okey. Jadi untuk pelajar tingkatan 5, paling tingkatan 5 yang paling unsing ni. SPM dia tak berjalan. Kalau pelajar-pelajar tingkatan 3 memang dah sah, confirm dibatalkan. Dah tak ada dah PT3. Kita mansuhkan, KPM dah mansuhkan. Tapi SPM ni tak boleh mansuh sebab SPM ni satu peperiksaan yang memang perlu untuk sebagai orang kata indikator kayu ukur untuk kamu nak sambung belajar ke peringkat universiti ataupun peringkat dalam negara ataupun luar negara. SPM ni dia satu indikator yang tak boleh dimangsuhkan. Yang ini memang kena ada. Nak kerja pun kena ada, kena SPM kan, kalau nak masuk penjawat awam lah. Jadi apa nak buat untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 ni? So apa yang cikgu boleh bantu ketika ini adalah beberapa cadangan lah. Pertama, yang memang ada gadget tu, teruskan belajar, ikut masa, ikut jadual. Sentiasa communicate dengan cikgu. So kalau boleh, kalau masa cikgu mengajar secara online Google Meet tu, jangan tutup kamera, buka kamera. Sebab kalau kamu tutup kamera, cikgu pasti cukup yakin lebih 80% kamu akan hilang fokus. Mungkin tengah tidur, makan, lagi bulan puasa ni kan, kamu tak boleh fokus. Kamu tak boleh berikan tumpuan yang sepenuhnya. Kalau communicate pun kurang berkesan. Yalah, mungkin dalam kalangan pelajar perempuan kata, "Alah cikgu malas lah nak pakai tudung." Alah, apa masalahnya? You beruntung dapat belajar dalam rumah, relax. Mungkin atas katil, mungkin yalah, mana-mana sudut yang sesuai lah. Tak ada masalah pun. Tutup aurat je, pakai tudung tak, bukanlah tutup guna kain aja, bukan tutup guna tong drum ke kan, guna besen ke kan, yang tu berat. Guna tudung je kan, kain yang ringan, just tutup. Dan cikgu percaya pun kamu punya PDPR pun masih ikut jadual tu. Kalau satu masa 30 minit, paling lama pun 1 jam je kelas untuk subjek matematik ataupun sains. Jadi buka kamera tu, berikan tumpuan yang sepenuhnya. Itu satu. Yang kedua, jangan diam saja. Kalau cikgu tanya dalam grup, tolong aktif. Tolong beri respon. Sekurang-kurangnya like ataupun cakap faham cikgu. Sekurang-kurangnya. Dan tolong jujur dengan diri sendiri. Kalau tak faham tu cakap aja tak faham. Jadi cikgu boleh
bantu. Cikgu subjek awak boleh bantu mana yang seharusnya. Ya, dalam hidup ni, dalam sebagai seorang pelajar, siapa-siapa pun pernah lalui. Sama juga, saya pun pernah lalui sebagai seorang pelajar. Ada satu subjek tu kadang-kadang cikgu tu cakap sekali pun kita boleh faham. Cakap 2 kali boleh faham. Tapi ada subjek-subjek yang tertentu, kalau macam contoh maths kan, matematik tambahan, fizik, biologi misalnya, ataupun sains. Mungkin latihan yang kali ke-100 baru kita faham. Latihan kali ke-50 baru kita faham. Pertanyaan yang kali ke-30 baru kita tahu dan faham. Nak tengok macam mana nak tengok isi padu, macam mana nak buat kiraan diameter dan sebagainya, ukur lilit lah dan sebagainya, tu subjek-subjek yang memerlukan awak faham konsep 3D, 4D tu apa semua tu. Yang tu memang kalau tak faham tu cakap aja tak faham, dan mungkin cikgu tu akan bantu awak bagaimana untuk bagi awak daripada yang sukar itu kepada yang lebih mudah dan faham. Itu satu. Kepada yang ada gadget, yang Allah Tuhan bagi rezeki pada keluarga kamu yang ada gadget dan ada data internet yang bagus kat rumah, mak ayah ada, ekonomi yang stabil, jangan lepaskan peluang ini untuk belajar dengan yang sebaiknya, dengan committed, dengan kesungguhan yang betul-betul sungguh. Itu satu. Yang kedua, kepada pelajar-pelajar yang cikgu tahu bahawa kebanyakan dalam kalangan kamu ni memang pelajar B40, pelajar-pelajar yang miskin. Yalah, kalau tak miskin pun orang kata keluarga cukup-cukup makan. Tak apa. Itu bukan satu benda yang apa nama tu, satu halangan untuk nak berjaya. Itu proses. Kata M. Nasir, bila orang tanya apakah pengalaman Tuan M. Nasir, Datuk M. Nasir ketika dulu jadi miskin, dulu duduk kat kampung Stenggan, kampung Bau. Datuk M. Nasir kata itu proses. Tak ada benda pun nak untuk ditangisi, nak disedih-sedihkan. Tak. Itu proses saja. So anggap kamu juga adalah yang apa yang berlaku ni adalah satu proses sahaja. Dia bukan semestinya dia mutlak termaktub. Kalau aku miskin hari ni, esok aku besar ataupun mati pun hidup dalam miskin. Tak tak ada dalam kitab mana-mana kitab pun, mana-mana buku menyatakan sedemikian. Okey, baik. So mana yang tidak mempunyai gadget dan sebagainya, pihak sekolah, cikgu dah sediakan dah pun modul kan. Modul photostat lagi. Secara hard copy tu. Dan diletakkan di guide pondok pengawal sekolah tu. Cikgu harap semuanya dah ambil Semuanya dah ambil modul tersebut. Dan tolong buat. Jangan ambil saja tak buat. Kan? Cuba untuk buat. Cikgu faham, memang agak sukar untuk nak buat dalam keadaan tidak ada orang yang nak bimbing kamu. Sebab tu cikgu kata tadi, jangan tinggalkan komunikasi antara diri kamu dengan cikgu kamu. Cikgu percaya, walaupun kamu tak ada cukup gadget ataupun gadget kamu mungkin tidak memenuhi keperluan untuk Google Meet, tapi cikgu percaya hampir 80 ke 90% pelajar-pelajar SMK J23 ni dah ada handphone sendiri. Kalau tak ada handphone pun, ialah mungkin ada guna mak dan ayah. Tak apalah, itu memang satu cabaran lah. Anggap itu sebagai proses saja, challenge. Gunakan sajalah handphone mak dan ayah tu. Tolong je, tengok dan communicate. Lagi bagus pun kalau guna handphone mak dan ayah, sebab senang cikgu berkomunikasi dengan mak ayah awak kan. Kenal direct je kan. Kalau tak masuk, kita boleh tahu secara langsung apa yang berlaku. Baik, maksudnya jangan tinggalkan. Kalau boleh dalam 1 minggu tu jangan langsung tak tahu dengan khabar berita. Senyap aja. Okey, sebab cikgu-cikgu SMK USG 23 ni betul-betul sungguh-sungguh nak tolong kamu semua ni. Betul-betul nak tolong. Supaya kamu berjaya dalam hidup, dalam akademik. Terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 ni. Okey. Kamu dalam proses untuk belajar daripada peralihan daripada jadi golongan remaja kepada kematangan, nak jadi orang dewasa. Jadi perlu ada kematangan. Kalau bertindak dengan matang sedikit. Tak boleh jadi orang yang duduk diam, dia duduk termenung, moncong kan. Selalu cikgu cakap dalam kelas kan, moncong kan. Kalau letak kat hanger tu pun kita boleh sangkut moncong dia tu, monyok je kan. Jangan jadi macam tu. Tak nak yang macam tu. Kita harus proaktif, bertindak. Bagaimana untuk nak urus diri kita supaya kita keluar daripada ruang-ruang kesusahan ni, ruang-ruang kesukaran ni. Perlu bertindak proaktif. Daya coping, daya bertindak tu mesti bagus. Okey. Jadi caranya adalah communicate dengan cikgu subjek kamu semua. Ataupun kalau macam sukar, tersegan nak bagi tahu dekat cikgu subjek, jumpa cikgu.
Cikgu kaunseling, Cikgu Taufik. Adakah nombor saya? Saya percaya semua orang ada nombor telefon cikgu kaunseling kat sekolah ni. Boleh hubungi saya dan cikgu akan jadi orang tengah antara awak dengan kamu dengan cikgu subjek kamu. Yang penting nak belajar. Yang tu paling penting. Okey? Dah ada modul, dah ada latihan secara hard copy tu, tolong buat. Dan bila dah buat tu, communicate dengan cikgu. Tanya betul ke tak dan sebagainya. Memang sukar, mungkin nak snap lah, nak ambil gambar, lepas tu nak passing, nak tunggu cikgu bagi jawapan. Ya, memang itu cabaran je, memang sukar. Tapi percayalah, cikgu yang ada dekat sekolah itu memang betul-betul nak tolong kamu. Macam mana keadaan sekalipun, pukul 11 malam ke, 12 malam ke, 2 pagi, dia akan bangun, dia akan carikan jawapan untuk kamu dan untuk bantu dan mudahkan kamu semua. Jadi, jangan putus asa. Wala tai'asu min rahillah, kata Allah dalam surah Yusuf. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Percayalah, dengan cabaran proses yang kamu lalui ini, ianya akan mematangkan kamu, akan kamu jadi lebih baik. Dengan syarat bertindak. Mesti ada daya tindak yang bagus. Bukan diam diri. Kalau diam diri itu tak bagus. Yang itu kurang bagus. Perlu ada kematangan, perlu ada usaha. Bagaimana cara untuk nak menyelesaikan isu-isu yang kamu alami ketika ini. Okey? Sekian saja daripada cikgu. Apa-apa perkara, ingat, jangan pendam diri. Tolong kongsi, sila share dengan cikgu ataupun jumpa cikgu kaunseling ataupun dengan kawan-kawan yang bagus, yang baik untuk membantu kamu semua. Okey, sekian saja. Selamat maju jaya, selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.